Didik TV KPM. Okey, untuk sembang hari ini Ustazah nak ajar tentang cara-cara solat ketika sakit tadi. Baik. Yang Ustazah nak ajar Syafiqah masa Syafiqah sakit. Okey, kita teruskan. Okey, bersedia murid-murid Ustazah di Google Meet dan juga di rumah? Okey, boleh thumbs up semua. Okey, terbaik. Okey, kita tengok tata cara yang pertama iaitu solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti solat biasa. Yang kedua, solat secara duduk. Duduk. Okey, solat secara berbaring mengiring. Dan yang keempat, solat berbaring juga tetapi berbaring secara terlentang. Okey, yang kelima solat dengan isyarat mata. Dan yang terakhir, solat secara mengingat di dalam hati. Okey, kita pergi yang pertama. Solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Murid-murid beri tumpuan. Sekejap lagi Ustazah nak soal jawab semula ya. Okey, bagaimana cara kita nak solat secara ini iaitu jika kita tidak mampu untuk rukuk. Syafiqah, seboleh-bolehnya kita selagi kita boleh berdiri untuk solat, kita cuba dulu untuk berdiri. Sekiranya kita boleh berdiri, kita berdiri. Kalau tak boleh baru kita duduk dan lain-lain lah. Jika untuk yang step pertama ni, cara yang pertama, jika kita tidak mampu untuk rukuk dan sujud tetapi kita mampu berdiri, mestilah berdiri. Niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa, Syafiqah. Okey, iktidal juga berdiri seperti biasa. Jika mampu rukuk seperti solat biasa, jika tidak mampu rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat duduk. Tangan di atas lutut. Okey. Murid-murid boleh lihat gambar di dalam slide itu. Okey, seterusnya sujud dengan tunduk lebih rendah berbanding rukuk. Okey. Dan step seterusnya duduk antara dua sujud itu, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan cara dan tangan di peha. Boleh bayangkan Okey, nanti boleh praktik di rumah ya, murid-murid. Kemudian yang terakhir beri salam seperti solat biasalah, Syafiqah. Okey, step yang kedua, solat secara duduk. Macam Syafiqah tadi kan, tak boleh nak berdiri. Kan? Macam mana kita nak solat cara duduk? Okey, yang pertama, keadaan duduk seperti duduk antara dua sujud. Jika tidak mampu, boleh bersila, berlunjuk atau duduk di atas kursi. Macam Syafiqah tadi, boleh guna cara ni. Kemudian niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Dan yang ketiganya, rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud, tangan di atas lutut. Okey, seterusnya iktidal dengan mengangkat kepala tegak semula. Sujud seperti biasa. Ketika sujud, Syafiqah, kita kena sujud seperti biasa bagi yang mampu. Jika tidak mampu, tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk seperti dalam gambar tu. Dan duduk tahiyat awal dan akhir pula beri salam sama seperti biasalah. Okey. Okey, kita murid-murid boleh fokus. Boleh adik-adik? Boleh, kita teruskan. Sebab kali ni step ketiga kan Ustazah kan? Step ketiga dah. Okey. Boleh Nanti cuba tunjuk Ustazah sikit. nak soal jawab balik. Okey. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh fokus Okey, bagaimana kita nak solat secara berbaring mengiring? Okey. Ini yang dah agak sakit, yang agak teruklah, Syafiqah ya. Okey, yang pertamanya kita mengiring di atas rusuk kanan. Muka dan dada kita ni mesti kita menghadap kiblat ya murid-murid, mesti menghadap kiblat. Dan niat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam kedudukan seperti solat biasa. Rukuk pula dengan menundukkan kepala sedikit, tangan di hadapan bahagian badan. Seperti dalam gambar. Okey, murid-murid boleh lihat seperti dalam gambar. Okey, step yang keempat untuk solat cara ini iaitu iktidal dengan mengangkat semula kepala dan tangan di sisi. Seperti dalam gambarlah. Boleh bayangkan Okey, sujud pula dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk. Lebih rendah sikit. Kemudian duduk antara dua sujud, tahiyat awal dan akhir dengan kepala tegak dan tangan di bahagian hadapan badan. Okey, seterusnya jika tidak mampu menggerakkan kepala terus Syafiqah, kekalkan kedudukan mengiring itu juga. Kekalkan guna isyarat menggerakkan kelopak mata je, gerak. Cuba Syafiqah gerak. Murid-murid gerak. Itu tandanya menutup mata. Itu caranya untuk rukuk. Baik. Menutup mata pula dia sujud. Tutup mata, semua tutup mata. Ni maknanya kalau contoh orang tu sakit, dia mengiring je, dia tak boleh nak gerakkan kepala. Gerak-gerak. Kelopak mata dia. Cara nak sujud dia tutup mata. Itu.
Boleh faham? Atau Boleh. Ustazah laju? Okey, tak apa. Nanti kita boleh ulang balik. Baik. Okey, solat secara berbaring terlentang. Ini lagi dia tak boleh nak mengiring. Dia sakit sangat. Dia melentang lah. Hanya terlantar saja kan, melentang. Okey, yang pertama, luruskan kaki ke arah kiblat. Ya, murid-murid? Luruskan kaki ke arah kiblat. Kepala ditinggikan seperti dalam gambar tu. Angkat, tinggikan bantal tu supaya menghadap kiblat. Tangan diluruskan di sisi badan. Okey, niat dan takbiratul ihram pula seperti biasa. Jika tak mampu angkat tangan, sebutkan saja Allahu Akbar. Tangan pun tak boleh angkat, Syafiqah. Sakit sangat ni. Kan cedera apa semua, patah mungkin ke apa aksiden kan? teruk, Ustaz, kan? Aksiden teruk, patah. Sebut je Allahu Akbar. Sebut lafaz. Okey, kemudian membaca Fatihah dalam kedudukan tangan seperti solat biasa. Boleh faham? Okey, seterusnya rukuk dan sujud dengan mengangkat sedikit kepala sekadar mampu. Kepala angkat sikit sekadar mampu. Sujud hendaklah dengan mengangkat kepala lebih tinggi daripada rukuk. Sujud tu angkat kepala lebih tinggi sikit. Sujud. Jika tidak mampu menggerakkan kepala, guna isyarat kelopak mata juga. Gerakkan kelopak mata untuk rukuk macam tadi dan tutup mata untuk sujud. Dia sama je lebih kurang. Step-step. Berbaring, solat berbaring, mengiring dan lentang. Boleh beza Okey. Okey, seterusnya iktidal dengan kepala tegak dan tangan di bahagian sisi badan. Duduk antara dua sujud tahiyat awal dan tahiyat akhir pula dengan kepala tegak dan tangan di bahagian badan hadapan. Tengok gambar tu. Tengok gambar dekat slide. Gerakkan jari ketika tasyahud sama seperti solat biasa dan bagi salam pun macam solat biasa. Boleh faham? Ayah Sofia boleh faham? Alright. Boleh faham adik-adik? Okey. Okey, seterusnya kita pergi yang step cara solat yang ke-5. Tata cara solat orang sakit yang ke-5. Solat dengan hanya isyarat mata. Alright, yang pertama, baring secara terlentang. Memang terlantar, luruskan kaki ke arah kiblat. Kemudian kepala ditinggikan supaya menghadap kiblat. Gerakkan kelopak mata untuk rukuk. Faham Untuk rukuk, tetap gerakkan kelopak mata. Dan untuk iktidal, buka kelopak mata semula. Bayangkan murid-murid. Okey, buka semula untuk iktidal. Dan sujud dengan menutup mata. Sujud menutup mata. Okey, seterusnya duduk antara sujud. Duduk antara dua sujud. Terfaham macam mana? Tahiyat awal dan tahiyat akhir dengan kelopak mata itu dibuka seperti iktidal tadi. Buka je kelopak mata. Akhiri solat dengan salam seperti biasa. Maknanya Ustazah, kalau contoh nak rukuk, adik-adik nak rukuk ataupun siapa yang sakit nak rukuk, dia perlu tutup mata ke ataupun just gerakkan mata ke bawah saja? Yalah, seperti yang gerakkan kita kelopak mata ke bawah sikitlah. Gerakkan. Okey. Sujud kita tutup. Faham? Baik, kita tutup. Okey, yang terakhir, tata cara ataupun kaedah solat orang sakit, niatlah hati. Ini macam kadang kita dah orang sakit ketika tu kan. Ketika dia tak boleh gerak dah apa kan. Okey, solat bagaimana solat secara mengingatlah hati. Yang pertama ini pendek je, 4 step je. Baring mengikut posisi yang mampu. Ikut kalau dia boleh miring, ikutlah kan. Kalau terlentang, kalau mengiring, ikut dia mampulah. Baringkan pergerakan dalam solat seperti menggunakan fikiran dan hati. Maknanya guna hati, fikiran, hati je. Baca sebab mulut pun dah tak boleh gerak kan. Tapi dia masih mengingat. Sebab itulah Allah bagi ni solat ni betapa pentingnya, wajibnya kita kerjakan. Walaupun dalam keadaan kita sakit teruk macam ni pun kita kena solat. Dan kita baca, seterusnya kita baca setiap bacaan mengikut solat seperti biasa. Sebab kita masih ingat, masih waras. Kecuali orang gila lah yang tak ingat untuk solat kan. Betul. Okey, baca bacaan tu macam bacaan biasa. Kemudian bayangkan mengikut tertib. Itu je caranya. Maknanya Ustazah, kalau sebab saya ingat. Maknanya kalau saya tengok Ustazah, dekat yang terakhir ni, solat secara mengingat dengan hati ni, dia kena ada bantuan daripada orang lain ni Ustazah kan? Betul. Kan? Kena ada bantuan. Okey, baik. Sebagainya. Okey, Syafiqah, kita nak tengok pengukuhan. Untuk pengukuhan. Kita tengok murid-murid faham tak? Okey, Ustazah nak tanya siapa?
Siapa yang nak okey, tengok kat sini untuk aktiviti pengukuhan ni. Kat sini ada empat cara ni. Ini solat secara apa? Kaedah apa? Baik. Mungkin Ustazah boleh siapa nak jawab dulu adik-adik? Ya. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Ali Siapa nak jawab? ke? Adib ke? Okey, kita pilih Adib boleh Ustazah? Boleh. Boleh, Okey, Adik boleh? 4 cara tadi. Solat secara apa ni? Solat orang sakit secara Boleh Adib? Kongsikan 4 cara. Ya. Solat untuk orang yang sakit. Ustazah baru je lepas ajar tadi. Okey, boleh? Solat secara berbaring. Ada 4 je step dia yang paling ringkas. Yang baru, yang terakhir tadi, yang baru Ustazah ajar. Yang terakhir sekali boleh tadi? Siapa boleh jawab? Ryan Safa? Boleh. Ayah Sofa boleh? Okey, yang baru Ustazah ajar tadi menggunakan solat menggunakan isyarat Hati. niat dalam hati, bukan Maknanya syarat kalau mata, Ustazah niat dalam boleh hati. baca satu-satu Ustazah. Okey, yang pertamanya tadi apa dia? Mungkin agak susah bagi murid kan cara solat ni kan banyak kan Betul. Syafiqah, dan lagipun murid-murid kita tidak mengalami sakit lagi kan. Ustazah Okey, mungkin boleh yang baca pertama dulu? okey, yang pertamanya ialah mesti kita baring mengikut posisi yang mampu tadi. Ustazah ulangkan balik untuk murid-murid ingat. Dan keduanya, bayangkan pergerakan dalam solat menggunakan fikiran dan hati. Okey, dan yang ketiganya, baca setiap bacaan mengikut bacaan solat biasa, dan yang terakhir bayang mengikut tertib. Bayangkan kita solat tu mengikut tertib. Adik jelas tak kat situ? Okey, jelas ini tak? untuk solat yang mana? Ini solat yang terakhir tadi, cara yang terakhir tadi. Yang menggunakan Ya. apa? Boleh siapa dia jawab? Boleh? Ayah Sofia? Ya, saya. Yang ni solat Cara bagaimana? Bagaimana? Menggunakan apa? Menggunakan apa? Isyarat mata. Isyarat mata. Itu step-step dia. Itu step-step dia lah. Tapi Ustazah. kalau yang betul ni Ustazah? Kita solat, kaedah solat orang sakit niat di dalam hati. Yang terakhir, yang keenam tadi. Okey, boleh faham? Baik, itu Okey, dia. baik. InsyaAllah lepas ni bila murid-murid praktik Syafiqah, baru murid lebih memahami. Sebab ibadah solat dia kena amali. Kita kena praktik. Kalau Betul. teori je murid tak nampak. Betul. Kita Ustazah, kena mungkin bayang kita- dan praktik. Betul. Ustazah, mungkin kita boleh tanya adik-adik kita ni yang hebat-hebat ni, apakah antara cara yang lain, cara solat yang lain ketika sakit selain daripada isyarat hati? Boleh? Tadi kita ada belajar 6 kaedah. Ada belajar 6 tadi tu, banyak 6 tu. cara. Mungkin adik ahli ikhwan boleh bagi satu antara cara-cara solat tadi. Boleh? Kita Boleh ada tak, Mat? 6. Boleh adik? Boleh. Okey, sebut satu je cara. Satu je? Yang pertama. Pakai isyarat mata. Ya. Ada isyarat boleh. mata, Ustazah? Ada antaranya kita guna isyarat mata saja. Solat guna isyarat mata saja. Ustazah nak bagi ganjaran tak untuk adik kita ni? Boleh. Boleh. Okey, silakan tanya. Okey. Betul. Selain tu Ustazah boleh tak kita teruskan tanya kepada adik-adik kita yang lain? Okey, saya teruskan. Okey, ada lagi tak yang tahu cara solat yang kedua? Siapa nak jawab? Tadi Ali dah jawab solat orang sakit ni boleh guna isyarat mata. Lagi cara-cara lain nak solat cara orang sakit nak solat ni. Cara macam mana lagi? Tadi ada kita 6 cara Siapa nak kita jawab ni? belajar. Boleh angkat tangan dulu. Okey, angkat tangan. Ryan? Ryan? Ryan nak Silakan. jawab? Boleh angkat tangan? Dan buka mic boleh? Okey, silakan. Okey, silakan Ryan. Okey, cara solat duduk. secara duduk. Betul Syafiqah? Secara apa Ustazah? Betul. Yang keduanya, cara kedua, orang sakit boleh solat cara duduk. Betul lah cara duduk. betul. Ustazah, saya Tanya. nak bagi berapa markah Ustazah? Kita bagi boleh bagi Boleh. 2 ke? Tadi satu pun Ryan boleh. jawab tadi, lepas tu Okey. dengan Ayah Sofia. Okey. Okey, boleh faham ya? Okey. Yang seterusnya ada lagi yang nak jawab cara yang ketiga? Okey, adik yang nak jawab tak? Okey, boleh bagi contoh yang Kita ketiga? boleh bagi adik. Solat secara berbaring. Solat cara baring. Okey, betul. Ustazah? Tanya. Okey, Betul. itu dia. Tak boleh berdiri, kita boleh baring, boleh betul. duduk. Okey.
Didik TV KPM